Malaysia tidak sebelahi mana-mana negara. Sambut baik pelaburan beri manfaat. Program intervensi literasi dan numerasi dilaksana untuk murid tahun 1. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia akan terus menggalakkan pelaburan yang memberi manfaat kepada negara ini tanpa mencempuri geopolitik mana-mana negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan meskipun menyedari dua negara kuasa besar China dan Amerika tidak mempunyai hubungan yang baik sesama mereka, namun Kuala Lumpur tidak berminat untuk menyebelahi mana-mana pihak. Cuma yang ada beberapa yang dibesarkan itu soal Palestin dan juga soal China. Kerana banyak negara barat yang agak sangsi mengapa nampak kita itu berdamping dengan negara China. Jawapan saya mudah. Kita negara kecil, kita mau berkembang. Kita jaga kemaslahatan rakyat. Jadi saya ambil pendekatan yang sama. Menggalakkan pelaburan dari timur dan barat, Amerika, China, India, Australia, ya, yang akan memberi manfaat kepada kita. Jadi saya pun bila ditanya soalannya buat China phobia ataupun Sinophobia, saya jawab tak ada sebab kita nak ada permusuhan dan anti siapa. Datuk Seri Anwar turut meminta isu pengiktirafan bak kutih serta pembukaan kantin sekolah pada bulan Ramadan tidak diperbesarkan. Masyarakat sebaliknya perlu menggunakan ruang yang ada untuk melaksanakan wacana serta perbincangan yang lebih segar dan sihat. Saya bincang masalah ini kan, pelaburan bagaimana gini. Tapi balik Malaysia punya bak kutih, buka kantin sekolah bulan Ramadan. Itu jadi itu hangat seolah-olah itu hidup matinya kita, maruah kita. Dokumen penjajaran KSSR Semakan 2017 edisi 3 bagi mata pelajaran sains dan matematik tahap 1 sedia digunakan mulai sesi akademik 2024-2025. Menteri Pendidikan Falina Siddiq berkata, penjajaran kurikulum tersebut melibatkan pengemaskinian kandungan mata pelajaran sains dan matematik tahap 1 sedia ada. Dokumen penjajaran KSSR Semakan 2017 edisi 3 ini disediakan sebagai pilihan kepada guru dalam pelaksanaan kurikulum sekolah rendah dan boleh digunakan bersama-sama modul bimbingan sains dan matematik tahap 1. Dokumen penjajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan menyusul. Dalam sidang media khas berhubung intervensi kurikulum di Putrajaya, beliau berkata dokumen tersebut akan disebarluaskan kepada semua guru mata pelajaran sains dan matematik sekolah rendah bermula esok. Ini melalui penganjuran bengkel dan latihan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara demi manfaat semua murid. Fadlina juga berkata program intervensi literasi dan numerasi diperkenal kepada murid tahun 1. Ia sebagai langkah pengesanan awal terhadap murid yang belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M. Program pengesanan awal itu bermula dalam sesi akademik 2024-2025. Tempoh 3 bulan pertama diberikan kepada guru menjalankan proses saringan bagi mengenal pasti murid tahun 1 yang berhadapan dengan masalah penguasaan 3M. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adenan berkata, pelaksanaan tersebut bagi murid yang memerlukan intervensi awal yang bersesuaian dengan kebolehan, keupayaan dan gaya pembelajaran mereka. Murid-murid berkenaan akan mula mengikuti program tersebut Julai depan. Guru-guru kita dalam tempoh 3 bulan ini, mereka akan melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Dan daripada tempoh itu mereka akan dapat mengenal pasti tahap penguasaan anak-anak kita dalam literasi dan numerasi, dan selepas itu mereka atau anak-anak kita yang terlibat ini akan terlibat dengan program intervensi untuk menguasai literasi dan numerasi supaya mereka dapat membina keyakinan diri untuk belajar dan berkomunikasi dengan lebih berkesanah.
Mengenai pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD, Azman berkata pelaporan yang mesra ibu bapa akan diperkenal. Laporan tahap penguasaan PBD dipermudah, manakala pelaporan tahap penguasaan ujian akhir sesi akademik bagi semua mata pelajaran akan ditukar dalam bentuk peratus dan grade. Melalui pemurnian ini, kita dapat memudahkan kefahaman guru dan juga ibu bapa. Ianya melibatkan deskriptor bagi setiap tahap penguasaan mengikut mata pelajaran. Dan apabila kita permudahkan deskriptor ini, termasuk dengan istilah yang mudah dipahami, maka saya kira tafsiran ini akan menjadi lebih jelas. PBD kekal dengan tahap penguasaan, tetapi ujian akhir sesi akademik akan dinilai berdasarkan kepada peratus dan juga grade. 5.43 juta individu telah mengemaskini data masing-masing dalam pangkalan data utama PADU. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagaimanapun berkata, penduduk di 4,752 kawasan dikenal pasti tidak mendaftar dengan PADU atau sebarang program bantuan kerajaan. Selangor mencatat jumlah tertinggi dengan 1,282 lokaliti, diikuti Kuala Lumpur 992 lokaliti belum mendaftar di bawah PADU. Sehingga 31 Mac 2024 kita benarkan kemaskini sekali saja. Sebab kalau tidak letih kita, baru je kita consolidate everything, tak bertukar lagi, kena buat balik kan. Ini untuk 30 juta orang ni. So you have to freeze it dekat satu timeline supaya orang kemaskini dan data sedia ada tu digarapkan. Dan based on that, kita akan algoritma kita boleh dibangunkan untuk menentukan parameter kelayakan. Pendapatan boleh guna dia berapa? Pendapat perbelanjaan asas kehidupan wajar keluarga dia berapa? Pendapatan boleh guna bersih dia berapa? Beliau bercakap dalam sidang media di Putrajaya. Rafizi turut memaklumkan jumlah pendaftaran PADU melibatkan lokaliti majoriti penduduk bukan Melayu di Lembah Kelang masih lagi rendah. Justru beliau menyeru pemimpin masyarakat selain media vernacular agar menyebar luas maklumat berkenaan PADU bagi mengelak risiko keciciran bantuan. Pendaftaran di kalangan penduduk bukan Melayu masih lagi rendah, itu akan meneruskan risiko keciciran di kalangan penduduk bukan Melayu yang sepatutnya mendapat bantuan. Bukan semua penduduk bukan Melayu kaya raya. Ada banyak yang miskin yang duduk di flat yang sama seperti orang Melayu, tetapi because they don't know where to go, and all this while ialah dia pun tak tahu, mungkin ada kesukaran yang lain. Jadi saya mohon kepada media-media berbahasa Cina dan Tamil contohnya to really appeal to the non-Malays. Kebanyakan tokoh-tokoh itu telah melalui satu proses yang sama. Tiada kehidupan yang sunyi tanpa cabaran. Benarlah kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. If you have passion in what you do, that will drag you through whatever you want to do. Ya, walaupun itulah cabaran-cabaran atau cemuhan-cemuhan rakan-rakan, bagi saya tidak berganjak, saya tidak beralah.
Sisa makanan yang dilupuskan pada bulan Ramadan ini dijangka berkurangan sebanyak 3%. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Athira Sabu berkata jangkaan tersebut berdasarkan tren pelupusan sisa makanan pada bulan Ramadan tahun lalu. Secara purata, sebanyak 8,159 tan sisa pepejal dilupuskan di 28 tapak pelupusan di bawah seliaan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP dalam tempoh berkenaan. Daripada jumlah itu, 35.45% atau 2,892 tan merupakan sisa makanan. Trend yang kita lihat daripada tahun 2023 Ramadan, kita lihat pelupusan sisa makanan ini telah pun berkurangan kurang lebih 3.07%. Tahun ini pun kita jangkakan yang sama, kurang dari 3%. Ini kerana mungkin satunya adalah hasil daripada kejayaan kempen kita yang hargai makanan, elakkan pembaziran, dan termasuk juga sebenarnya masyarakat kita telah lebih peka untuk membeli makanan yang lebih penting. Dato' Aiman juga berkata SWCOP akan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja dan pengunjung Bazar Ramadan, menyasarkan 71 Bazar Ramadan di 7 negeri yang menerima pakai Akta 672. Dan pelaksanaan kempen hargai makanan elak pembaziran pada tahun 2024 ini akan melibatkan juga aktiviti pengumpulan lebihan makanan yang tidak terjual dan diedarkan kepada golongan yang memerlukan melalui satu program yang kita namakan My Safe Food at Ramadan 2024 dengan kerjasama Pemuda Gemar. Dan juga dia akan diadakan di sebanyak 36 buah bazar Ramadan terpilih, juga di 7 negeri yang committed kepada Akta 672, insyaAllah. Dianggarkan 45 tan metrik lebihan makanan di Bazar Ramadan seluruh negara dapat dikumpul memanfaatkan 70,000 orang yang memerlukan. Kita kumpul, kita timbang dan kita agihkan mengikut bungkusan makanan tertentu. Kita letakkan stiker dan kita edarkan kepada golongan-golongan yang memerlukan, yang susah dan sebagainya. Seperti contoh, tahun ini kita akan fokus kepada pelajar. Sebab pelajar ni kami dapat tahu sentiasa dia berlapar dekat kampus. Jadi kita utamakan dekat situ jugalah. Dari situ kita akan fokus kepada bazar-bazar penerima yang berdekatan. Contohnya ada bazar yang berdekatan dengan orang asli. Ada bazar yang berdekatan dengan gelandangan dan sebagainya. Jadi kita utamakan mengikut keadaan bazar tersebut. Makanan-makanan yang tidak habis apa ni semua kita bagikan orang-orang kemudian dengan kawan-kawan semua. Tak ada buang lah. Ayam ni mesti hari-hari habis. Takkan tak habis. Kalau tak habis saya bagi orang. Saya belanja untuk orang. Biasanya kami akan, jika tak habis makanan, kami akan memberi kepada orang. Orang ramai, kira macam selebihnya akan kami bagi kepada masjid lah. Konvoi Jelajah Ramadan RTM ke-12 2024 singgah ke negeri Perak hari ini, menyantuni 39 anak yatim daripada Pertubuhan Badan Kebajikan Anak-anak Yatim Darussalam Ipoh. Kesemua mereka menerima kelengkapan baju raya menerusi program yang digerakkan syarikat Petron selaku antara penaja utama Jelajah Ramadan kali ini, yang merupakan salah satu daripada 3 program tanggungjawab sosial korporat CSR Petron di Perak. Pengajurannya bertujuan menyemai rasa sayang dan keinsafan dalam kalangan peserta termasuk kaki tangan Petron. Tambahan pula, bila kita bersama dengan pihak Jelajah Ramadan RTM, kita mendapat liputan lah kan. Kita dapat liputan media, jadi dengan harapan agar program ini dapat memberi impak yang lebih kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan-golongan yang memerlukan. Sebab apa kita nak dapat berkongsi lebih banyaklah secebis kegembiraan tu bersama dengan lebih ramai golongan yang memerlukan. Saya bagi pihak pengurusan bersyukur sangat-sangat sebab ada pihak yang ingin membantu kita untuk menaja pakaian hari raya untuk anak-anak kita, dan dalam masa yang sama kita berterima kasih kepada pihak Petron dan juga RTM lah kerana buat program ni dan memilih asrama Darussalam sebagai salah satu
pihak yang ditaja. Sementara itu, penerima yang ditemui jelas gembira dengan penganjuran program seumpama itu. Sebab apa? Sebab kita dah beli baju baru semua. Beli baju Melayu, stokin dengan samping. Gembira. Seronok sangat dapat baju baru sebab kan tahun ni nak tema warna biru. Dapat. Saya ucap terima kasih kepada jelajah Ramadan RTM bersama Petron kerana belanjakan kami di sini. Selain sumbangan pakaian raya, Petron turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada semua anak-anak yatim berkenaan. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas sedia terlibat secara langsung dalam rantaian pembekalan beras. Kesediaan itu bagi membantu Bernas bagi mencapai kadar harga beras yang lebih munasabah. Sekaligus memecah penguasaan kartel dalam industri berkenaan. Cadangan turut mengambil kira kemampuan Nafas dalam menyediakan rantaian pembekalan di peringkat awal dan perkara mengenainya bakal dibawa ke mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara Nakol esok. Penglibatan daripada awal, daripada penyediaan tanah sehinggalah kepada pengenalan beras dan pengedaran beras mampu dibuat oleh Nafas, dan insya-Allah Nafas akan bersama-sama dalam membantu kerajaan untuk berhadapan dengan tekanan kartel dan menjual beras dengan lebih munasabah harganya supaya kos sara hidup dapat dikurangkan dan harga beras dapat stabil dan Amaran keras diberikan kepada pengendali pelabuhan yang tersilap membenarkan kontena dengan logo syarikat berpangkalan di Israel ZIM keluar dari pelabuhan dan berada di lebuh raya. Menteri Pengangkutan Anthony Loh berkata sebelum ini pihaknya memberi arahan semua kotak kontena dengan logo ZIM tidak dibenarkan keluar dari pelabuhan. Tetapi apa yang berlaku, masih ada baki beberapa kontena yang belum di-clear lagi. Kita pun baru mendapat laporan pengendali pelabuhan tersilap dibenarkan keluar satu kontena ini. Jadi memang kita akan reprimand pengendali pelabuhan ini. Pelabuhan telah diberikan satu amaran keras bahawa kita tak nak melihat mana-mana kontena ini keluar daripada pelabuhan kita. Beliau juga memberi jaminan bahawa perkara tersebut tidak akan berlaku lagi. Loh menyatakannya selepas video tular mengenai lori kontena ZIM yang berada di lebuh raya negara pada 16 Mac lepas. Mekanisme pelaksanaan pemberian subsidi secara bersasar masih dalam pertimbangan. Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying berkata ia dijangka tidak akan meningkatkan kos kepada industri sedia ada. Kerajaan sebaliknya akan menitik berat aspek pelaksanaan dan komunikasi berkesan kepada pihak industri agar tidak mengakibatkan sebarang kejutan ekonomi. Pelaksanaan pemberian subsidi secara bersasar ini akan dibuat secara berperingkat tertakluk kepada ketersediaan berasaskan kepada model yang bersesuaian dan kebolehlaksanaan serta mengekalkan fokus kerajaan dalam memastikan kos sara hidup rakyat tidak terjejas. Susulan tular isu penjualan stoking Tentera Kalimah Allah, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata pihak KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd KK Supermart serta beberapa individu lain akan dipanggil bagi membantu siasatan. Kesemua mereka akan dipanggil untuk dirakam keterangan minggu ini. Sementara, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili memaklumkan polis telah membuka 2 kertas siasatan berhubung penjualan stoking Tentera Kalimah Allah di kedai serbaneka KK Supermart di Sunway. 42 laporan polis juga telah diterima di seluruh negara berkaitan isu tersebut. Kes disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian pendakwaan Undang-Undang D5 Bukit Aman di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. PDRM menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan.